kandungan dahsyat. Yang keenam, balik sirah balik. Kita masuk balik ke padang pasir. Dalam perjalanannya, baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu Az-Zubair yang bersama satu rombongan perdagangan orang-orang Islam. Mereka ialah pedagang-pedagang yang datang dari Syam. Lalu Zubair memakaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pakaian berwarna putih. Dan dalam hadis ini Nabi tidak membantah. Nabi terima tukar dan Nabi pakai. Itulah makanya ulama menyatakan sunat memakai pakaian putih ini. Ini hukumnya sunat. Mengapa? Mengingatkan kepada kematian. Singgah di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, yaitu tahun pertama hijrah, bersamaan 23 September 622 Masehi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Quba. Urwah bin Az-Zubair berkata, orang-orang Islam di Madinah mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari Mekah. Lalu pada setiap pagi mereka akan keluar ke padang lapang untuk menantikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila panas semakin terik, mereka pun pulang. Pada suatu hari setelah lama menanti, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak juga sampai. Mereka pun berpatah balik. Setelah pulang ke rumah masing-masing, seorang lelaki Yahudi mendaki salah sebuah tembok kepunyaan mereka untuk melakukan sesuatu tugas. Tiba-tiba dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya berpakaian putih, sesekali terlindung oleh fata morgana. Si Yahudi itu tidak dapat menahan perasaannya. Lalu dengan suara yang kuat dia melaung, "Wahai sekalian orang-orang Arab, inilah datuk kamu yang kamu nanti-nantikan." Lalu orang Islam segera keluar dengan membawa senjata masing-masing. Ya, di mana bila Allah menentukan sampai saat dan ketikanya, ada 8 Rabiul Awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba. Mengapa daripada Mekah tu Nabi tak masuk ke Uhud ke pintah dari belakang misalnya, ataupun pergi beberapa lembah? Ada lagi 3-4 lembah di belah-belah tempat lain. Mengapa ke Quba? Kerana Quba adalah merupakan pintu utama, entrance, ya, entry point, tempat. Kalau hari ini pusat immigration lah. Quba tu zaman tu orang masuk, orang keluar memang di situ. Kawasan ini betul-betul di hadapan Masjid Quba sekarang ini. Kalau antum semua wa antunna, ibu-ibu, berdiri depan Masjid Quba di bahagian muslimat. Kalau bahagian muslimat masuk di belakang sana, dekat dinding dia ada tulis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil wuduk di rumahnya lalu sembahyang sunat 2 rakaat di masjid ini, yakni Quba, maka baginya pahala 1 umrah. Dia ada tulis, tapi kena raun benda ni. Itu saya kata umrah haji kena ikut saya. Dah sungguh, baru saya boleh tunjuk. Tapi tak apalah, saya cerita dulu. Doa lah. Mana tahu, kalau ramai ikut, saya pun syok, banyak komisen, kaya aku. Ya? Baik, ni dah mula buka, tapi ialah 6,000. Satu dunia 6,000 orang. Berapa sen je? Berapa persen? Sikit sangat. Ya? Baiklah, tak apa, sekongkuan dah mula. Jadi situ tempat masuk. Kalau berdiri situ, bahagian belakang tempat lalu muslimat, menghadap ke depan,
kamu akan melihat gelombang ladang tamar. Sehijau-hijaunya mata memandang. Itulah laluan masuk dulu. Kalau nak rimak betul-betul tengok. Dia tempat matahari naik, matahari jatuh tu laluan dia tu. Menghadap bertentangan. Matahari naik dan turun. Situ. Makanya disitulah tempat masuk. Kalau daripada Mekah. Kalau daripada Syam melalui Mekah, mereka masuk di situ juga. Kalau nak keluar daripada Madinah, situ juga laluan keluar. Saya sempat juga dengan izin Allah melihat. Ini apa buku lah, orang Arab kata kitab kan, kita panggil buku. Buku sejarah lah, kitab sirah. Gambar-gambar lama zaman-zaman sebelum Osmaniyah Turki, mungkin Bani Umayyah ke apa, tapi dalam bentuk lakaran lukisan yang dikatakan kota Madinah itu. Nah, jadi Masjid Nabawi itu dalam keliling tu memang papan selebar-lebar 8 jari macam ni, lebar papan. Tebal sangat. Jadi naik tinggi, saya ingat tinggi daripada itu lagi. Ujung dia itu macam tu. Macam kita orang Malaysia selalu buat macam pagar. Itu yang papan tu rapat-rapat, itu yang jadi pagar mengelilingi kota Madinah. Itu makanya dipanggil kota. Memang ada keliling itu memang surrounded. Dia ada shelter dinding dia. Kemudian ada pintu. Pintu pagar tu. Situ kalau malam kunci, siang buka lepas subuh. Nak keluar masuk. Ke depan dia, situ depan tu lah tempat yang Rasulullah sampai dia arah Kuba itu. Situ tempat keluar masuknya. Jadi memang strategis. Kenapa juga di situ? Kerana 3 perkampungan ni kena ingat. Bani Qainuqa, Quraizah dan An-Nadir. Itulah kita kata celaka kan bunyi keras saja ya. Tapi memang bangsa jenis Yahudi ni, dia punya location dia memang entry point tu betul. In case gitu. Kalau ada peperangan nak keluar, sekejap je dia turun. Baik Bani Quraizah, Qainuqa, Bani An-Nadir, terjadi perang, dia perlu keluar dari Madinah menyelamatkan diri. Dia turun je tempat keluar tu dah laluan tu. Atau mungkin mereka pergi berperang, pas nak masuk, dia masuk aja menyimpang kiri Bani Qainuqa, sini Bani Quraizah, terus sikit atas bukit Bani An-Nadir. Dia memang menguasai kan lama Yasrib Madinah tu. Sewaktu Nabi SAW sampai, kan mereka dah ada menguasai pasar, telaga-telagai. Itu sejarahnya. Itu tak boleh nak nafi. Jadi dia buat tu pun memang lah mudah ke dia lah. Itu makanya bila peperangan mereka masuk asud, mereka mudah menjual senjata. Karena pintu masuk keluar nak hantar senjata dekat situ. Itu celaka tu kerah ya, Binawi sungguh Yahudi nak pakai Binawi. Lembut sikit. Tengok Ar-Ja'far Binawi. Jadi nak nyebut begitu location itu. Nabi masuk situ dan Nabi tak terus melangkah masuk. Standby dulu di Quba. Kalau ikut Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, pagi Jumaat baru Nabi keluar. Nanti kita akan tengok. Nabi tak masuk tu sebab itu 3 tadi tu mengepung. Dan Yahudi semua qatalatul anbiya. Mereka adalah pembunuh kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, pertama yang telah berhijrah awal. Ini angkatan yang lebih kurang 160 orang keluar dah. Yang kedua, orang-orang Ansar, yakni orang Madinah yang telah 2 tahun berturut-turut mengadakan perjanjian damai, perjanjian Aqabah pertama dan kedua dengan Nabi, dan berjanji hidup mati, dan berjanji menyambut Rasulullah datang ke Madinah. 2 grup ni. Jadi ramai. Yang Madinah ada sebahagian besar, yang daripada Mekah yang dah sampai awal, yang keluar berdua sehingga tak sedar dia Abu Jahal, Abu Lahab engkau. Kata dah tak ada orang Islam. Tinggal Nabi, Abu Bakar, ayah dia, Sayyidina Ali tu pasal diarahkan untuk nanti serahkan barang-barang penduduk Mekah yang diamanahkan Nabi suruh serahkan. Baik. Jadinya
Mereka pergi itu dalam keadaan yang penuh harapan, tapi berita sampai macam rumus, tapi betul. Ceritanya Nabi keluar rumah, lepas tu dikepung di gua, tapi tak tahu gua mana. Lepas tu pula anak Saidina Abu Bakar Asma katanya ulang alik hantar makanan, tapi ke mana dia ulang alik. Berita-berita ni nyampai, jadi suspend. Pada macam manalah Nabi ni kena bunuh ke Abu Bakar. Lepas tu sampai juga katanya ada orang memburu sebab ada tawaran 700 ekor unta ni. Surakah ni dia orang tahu memang nafsu sarakah betul. Ayo jadi ini kok bertembung lah Surakah. Macam-macam lah ya kita kata bermain di kepala orang-orang Islam, sahabat sahabiah yang sangat mencintai Nabi. Isau mikir manalah Rasul tak sampai. Jadi pagi-pagi lepas subuh cerah-cerah je keluar pergi tengok gitu. Sampai hari panas letak tangan dia duk tengok, tak ada balik. Gitulah ulang-ulang. Sehingga satu hari tengok Yahudi juga dia panjat tembok, kerana pak-pak Yahudi ni ladang-ladang dia, kampung dia buat tembok. Mereka memang takut mati. Sebab itu mereka juga bina tembok di Palestin itu. Dia buat, dia perangai dia macam tu Yahudi untuk keselamatan dia. Dia panjat tembok, panjat tu tinggi nampak. Tak boleh tahan dia jerit. Tok Wan antum semua dah sampai, Tok Wan dah datang katanya. Berlarilah sahabat. Lari itu bukan lari tangan kosong. Yahu, tarak Yahu. Tu cabut pedang, takbir pergi. Mereka tunjuk gah haibah. Siapa pun di kalangan yang melihat, jangan usik Nabi. Kami ada. Itu orang-orang Ansar. Sebab mereka telah berbai'ah hidup mati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah gambarannya ya, hari pertama je dah macam tu dah, memang ada, kita kata musuh-musuh yang merancang tu goyang. Jadi ingat Nabi dengan Abu Bakar tengok yang ni keliling tepi rumah kita, sebelah ladang kita pun satu macam menyangkat pedang. Ada orang tu ada. Ini saywa yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu itu sangat